Assalamualaikum, salam bahagia saudara-saudari, para penonton yang beriman sekalian. Dalam semangat pagi kali ini saya akan membincang tentang dosa, antara kita berdosa dengan Tuhan dan berdosa dengan manusia. Yang mana lebih berat, yang mana lebih sukar untuk kita menghapus dosa berkenaan. Jika kita berdosa dengan Tuhan dan berdosa dengan manusia, itu apakah cara untuk nak mengatasi dosa itu? Ya, dosa ada dua. Satu dosa kecil dan satu lagi dosa besar. Dan dosa yang kedua-dua dosa ini tentu perlu kepada taubat. Taubat secara betul-betul bertaubat dalam kedua keadaan, dosa kecil dan dosa besar. Dosa besar pastilah ada cara untuk kafarah, untuk menghapus dosa itu. Begitu banyak sekali, termasuk bertaubat, nasuha, termasuk membuat kebaikan, kebajikan, bersedekah dan lain-lain. Dosa kecil mungkin sehebat seperti kita lakukan dalam dosa besar, tetapi juga perlu bertaubat dan perlu berbuat baik. Dan dalam ruangan ringkas ini saya tidak akan menguraikan perbezaan di antara dosa kecil dan dosa besar, tapi mau menceritakan bahawa dosa kita kepada Tuhan adalah mudah untuk dihapuskan, untuk ditiadakan, mudah sekali, yaitu dengan taubat. Taubat nasuha adalah mudah kita lakukan. Sekiranya anda merupakan orang yang buat perkara-perkara tidak baik, berdosa, tidak sembahyang, masalah bertahun-tahun, dan kemudian kamu kembali bertaubat, dan kau ada sembahyang itu setakat yang kamu mampu, maka Tuhan menerimanya dengan mudah. Begitu juga kamu tidak berpuasa. Dan kalau kita belajar dalam fiqh, kita akan dapati bahawa secara untuk nak kafarah dosa tidak berpuasa itu begitu ini. Saya tidak akan hurai di sini kerana akan memakan masa panjang. Begitu juga buat haji, zakat dan lain lagi yang kamu dulu cuai tidak melakukan. Jadi umumnya segala ibadat yang diwajibkan ke atas orang Islam kita cuai. Kita hanya buat tidak secara istiqamah, secara betul. Tapi masih mudah untuk dihapuskan sekiranya kamu bertaubat dan qada ataupun bayar kafarah tentang dosa-dosa yang kamu lakukan itu. Ini sekiranya ia merupakan dosa dengan Tuhan, mudah saja. Tetapi kalaulah kita berdosa dengan manusia, memang susah. Susah kita nak, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Kalau dosa besar sudah tentunya lebih teruk lagi untuk kita menghapuskan dosa itu. Kerana walau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menuntut supaya kita ampun itu. Dari segi pihak Tuhan, okey, mungkin terlepas, tetapi dari pihak manusia, walaupun kita bertaubat dan malah kita pergi minta maaf kepada orang itu tentang dosa yang kita laku kepadanya, walaupun kecil, mungkin dia tidak akan ampun, dia benci kepada kita, dia marah kepada kita kerana kita melakukan dosa itu sebegitu lama, baru saja pergi nak minta ampun daripada dia. Dia pun merasa tak nak, mungkin taklah, aku tak nak engkau dulu sombong sangat, angkuh sangat, begitu begini. Dia tak ampun. Jadi kita tak terlepas daripada dosa. Tak sama dengan Tuhan Ar-Rahmanur Rahim yang sentiasa mengampun, menerima taubat setiap masa. Tapi manusia tidak. Kalau kita berdosa dengannya, walaupun hanya bukan besar, tapi kita sukar untuk terlepas daripada dosa itu. Dia kata, tak apalah, aku dah ampun. Dosa engkau itu, apa yang kau buat salah, di luar saja, di dalam adalah lain. Ini yang menjadi masalah. Kalaulah kita mengambil wang seseorang, tidak banyak,
bukan banyak pun, RM10, 10 baht kita ambil. Dan waktu itu orang itu perlu kepada wang, tapi kita curi, ambil daripadanya. Ini merupakan dosa besar. Dosa besar karena mencuri. Tetapi kerana jumlah wang itu hanya RM10 atau 10 baht, tidaklah kena hukuman besar, berat. Hukuman kecil saja. Namun begitu, kalau kita pergi minta ampun kepada dia, kepada orang itu, kita bayar balik duit itu kepada dia, belum tentu dia akan ampun. Mungkin dia benci kepada kita kerana kita terperangai tidak bagus, perangai tidak baik. Walaupun kita minta ampun, dia tidak mengampunkan kita. Ini kena berhati-hati. Berdosa dengan Tuhan mudah terlepas, tapi berdosa dengan manusia tidak akan terlepas dengan mudah. Dan berhati-hati, mereka sesiapa saja di kalangan kita yang makan duit orang, yang rasuah, yang melesapkan duit tabung masjid, yang ini berlaku dalam masyarakat dengan begitu ketara. Tabung-tabung anak yatim, tabung-tabung masjid, tabung-tabung madrasah, tabung apa saja yang merupakan tabung orang awam. Yang ini lebih teruk lagi. Walaupun kita ambil itu hanya 1 baht, kita ambil daripada duit tabung masjid itu 1 baht, tapi untuk mengampunnya, walaupun kita pergi isytihar kepada orang ramai, aku telah ambil duit, tapi siapa nak isytihar macam tu? Kalau terimam tersilap ambil duit 20 baht, macam mana nak ampun? Sebab duit itu adalah milik awam, milik orang ramai. Kalau kita minta ampun kepada 10 orang dalam masjid, mungkin ada orang lain lagi yang juga terlibat dalam menabung dalam tabung masjid itu, mana tidak tahu. Dan mungkin orang yang mendengar kita mana minta ampun, minta maaf, dah bertaubat, dah tak nak ambil duit masjid lagi, tak nak ambil lagi duit anak yatim, dia tidak ampun sebab dia benci Tok Imam itu, benci Tok Khatib itu, benci Tok Bilal itu, kerana jahat makan duit, mencuri duit tabung masjid, curi duit tabung anak yatim. Tak terlepas, susah nak terlepas. Dengan itu berhati-hatilah. Dan saya sentiasa berkata, kamu tidak sembahyang 10 tahun, kamu tidak sembahyang 1000 tahun, malah 1.000.000 tahun, boleh minta ampun dengan Tuhan dengan semudah-mudahnya. Tetapi kalau kamu mengambil duit tabung masjid, tabung sekolah, madrasah, kamu bukan mudah untuk nak terlepas daripada dosa itu. Dosa yang kamu buat, walaupun tidaklah begitu besar pun, tetapi untuk terlepas daripadanya memang sukar sekali. Apatah lagi bagi mereka yang makan duit, yang rasuah duit beribu-ribu baht, beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, berjuta-juta, duit kerajaan, duit negara, macam ini adalah lebih teruk lagi. Jalan keluar macam mana? Kita tidak ada jalan keluar kecuali bertaubat dan berbuat baik. Berbuat baik. Mana al-hasanat taqtulu sayyiat. Ini terdapat dalam hadis, tidak dapat Quran. Perbuatan baik itu, kebajikan itu, amalan baik itu adalah boleh membunuh kejahatan-kejahatan gitu. Kita mungkin tidak dapat nak minta ampun, nak minta maaf daripada orang yang kita mengambil wang mereka, yang kita melakukan kejahatan mereka, tapi kita boleh buat ganti, iaitu dengan membuat hasanat, kebaikan, kebajikan, sentiasa membuat. Bukan saja sembahyang, kita berdoa, kita bertaubat dalam sembahyang, tak cukup, tapi kita kena buat hasanat kepada masyarakat. Dengan itu kita lihat bahawa dalam hadis, dalam Al-Quran pun kita juga suruh buat baik. Dalam hadis pun begitu juga, fa'alaikum bisadaqah.
kamu kena bersedekah, kena bagi duit, kena bantu orang ramai dengan buat baik selama mungkin sampai matilah. Itu kena buat macam tu untuk nak menampung dosa yang kamu lakukan kehadap manusia yang sukar untuk nak menyelesaikannya. Dengan kita membuat hasanat, membuat kebaikan, bertimbun-timbun untuk melebihi dosa yang kita lakukan terhadap orang ramai. Dan sudah tentu, kalaulah kita mencuri duit masjid 10 baht, 10 ringgit, mungkin boleh ditimbus, dibanyakkan di pahala-pahala daripada pemberian, daripada sedekah, daripada amalan-amalan yang kita lakukan ini kepada masyarakat. Boleh kita dapat mengatasi dengan pahala-pahala ini. Tetapi kalaulah duit begitu banyak yang kita ambil, kita makan rasuah, ya itu memang saya pun tidak dapat nak beritahu macam mana cara yang boleh kita menyelesaikan, tapi harus berusaha untuk menghapusnya dengan membuat baik. Jangan menambah buat jahat, kena buat juga baik. Buat baik sebanyak mungkin, sebanyak yang mampu, dan bertaubat kepada Tuhan. Bertaubat kepada Tuhan. Minta ampun kepada orang ramai adalah di antara caranya. Tetapi satu cara yang disuruh dalam Islam ialah al-hasanat, membuat hasanat, taqtulus sayyiat, as-sadaqat, mana tumhi sayyiat. Sedekah-sedekah ini bisa menghapuskan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Jadi teruskanlah membuat hasanat, membuat kebaikan, dan memberi sedekah, membantu orang. Sedekah ini, kalau nanti satu hari saya akan bincang tentang sedekah ini. Sedekah ini di dalam Islam ada seninya, bukan sedekah duit bagi makan, tapi memberi pendidikan, memberi bantuan, macam-macam bantuan, sampai dalam warisan Islam kita akan dapati bahawa ada yang beri duit, ada yang beri makan, ada yang beri pengajian, ada yang buat khanah, iaitu hotel lah, tempat tidur bagi orang lain. Setakat ini saja semangat pagi pada kali ini. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.